Subhanallah عدد خلقه وعدد نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklah hari ini kita bersama-sama dipertemukan lagi dalam sesi pembelajaran, iaitu tajuk masih lagi dalam sakaratul maut. Sebelum saya mulakan, alhamdulillah ada beberapa helaian kertas yang boleh didapatkan daripada saya. Yang pertama yang dibekalkan adalah solat sunat hadiah kepada jenazah, iaitu lebih pada praktikal. InsyaAllah saya akan sentuh bab ini. Kalau nak, kita akan buat praktikal secara praktikal untuk jenazah. Okey, dan juga ada tanda-tanda manusia akan mati. Yang ini saya telah uraikan pada bulan lepas. Daripada 100 hari sebelum mati sampailah nak mati. Dan alhamdulillah ada juga hadiah yang diucapkan daripada sahabat, iaitu dalam ini puan Hafsah. Yang sekiranya kita amalkan, insyaAllah ada mengalir pahala kepada yang diinfakkan. Yang pertamanya buat hajat-hajatnya buat arwah yang telah pergi. Dalam ni ada beberapa amalan zikir. Yang pertama, kalau kita tengoklah dalam buku ni, dan alhamdulillah terima kasih kepada Puan Hafsah sebab menyediakan buku. Dan insyaAllah kita hanya perlu sediakan pena. Maka ikatlah ilmu dengan pena. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Moga-moga Allah memberikan kepada kita iaitu satu ketepatan yang mudah untuk kita belajar ilmu. Okay. Okay, boleh dapatkan. Dan alhamdulillah dekat dalam buku ni, kalau buku surat yang pertama, nak tenang, nak selesa dalam hidup, nak rasa dekat dengan Allah, amalkan zikir Rabbani yang setiap hari. Yang pertama, lazimilah dengan astaghfirullahalazim 100 kali. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Yang kedua ni adalah zikir para malaikat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga adalah kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Hasbiyallah wa nikmal wakil, wa nikmal maula, wa nikman nasir. Dipermudahkan segala urusan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah dipanggil tasbih dan tahmid. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang boleh juga kita panggil sebagai lafaz ataupun zikir nafi isbat. Menafikan tidak ada daya kita, melainkan semuanya dengan daya Allah. Dan yang ketujuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa salim, iaitu dengan selawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutkan apakah yang dikatakan dengan selawat? Selawat bermaksud kita mendoakan Nabi, memberikan kesejahteraan kepada Nabi. Maka apakah keistimewaannya kepada kita? Keistimewaannya kepada kita adalah Allah akan mendoakan kita. Itulah yang dikatakan pentingnya perbanyakkan selawat. InsyaAllah, moga-moga kalau tak dapatlah kita nak amal sampai 7 tu, satu jadilah. Orang kata tak dapat ambil semua, jangan tinggal semua. Kalau tak dapat nak amal 100 kali, amal 10 kali. Satu hari, lazimi. Moga-moga mengalirlah barakah buat yang dihajatkan. Sebab inilah bekalan-bekalan yang kita akan bawa di hari akhirat. Yang ada yang kat tangan kita semua kita akan tinggalkan. Jasad kita, harta kita, pangkat kita, darjat kita, semua kita akan tinggalkan. Maka insyaAllah hari ini
Kita akan sambung dengan kelas kita iaitu Sakaratul Maut part yang kedua. Terima kasih kepada Puan Jamilah. Jamaliah. Jamaliah ke Jamilah? Jamilah. Sebab saya panggil dia kakak cantik, kakak sayang, kakak baik. Contoh lah kan. Dan juga ada Kak Maswa juga. Terima kasih sebab mengurus. Dan terima kasih juga kepada yang hadir hari ini. Alhamdulillah ramai. Yang saya yakin keluar je kat rumah tadi bukan sebab nak jumpa saya, tetapi hanya untuk mengaji ilmu, majlis ilmu. Maka saya buat revision sikit sebab mungkin ada yang baru. Yang hari itu kita terangkan bagaimanakah yang dikatakan dengan petanda-petanda awal kematian. Sehinggalah awal sekali kematian apabila berada di 100 hari sebenarnya kita dah dapat tahu lah. Dan bab kata alim ulama kata apa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikatakan dekat dengan Allah, sebenarnya dia dah dibukakan kasyaf-kasyaf matanya. Kasyaf mata ni bukan nampak benda-benda halus tu. Contohnya kan, buka je mata, ya Allah nampak tu belakang awak tu ada satu lembaga besar tu. Saya nampak. Ada berapa ekor? Dia kata, adalah 6 ekor. Yang ke-7 tu kita lah tu. Maknanya bukan begitu. Kasyaf yang Allah buka bagi kepada orang-orang yang beriman adalah yang bagaimana? Adalah apabila mereka ini dibukakan, mereka telah nampak akan turunnya beribu-ribu malaikat. Contohnya kadang-kadang dekat nenek moyang kita. Nenek moyang kita ataupun ahli keluarga kita ni, dia buat macam mana? Dia jadi apabila dia tu dah nak pergi tu, dia jadi apa? Dia nampak. Dia kata, ada budak lari tu. Itu bukan budak. Bukanlah seorang budak kecil yang kita nampak. Maksud kita kata, ini sebab mak saya ni mungkin ada membela. Tidak. Tetapi itulah para malaikat yang telah dibukakan kasyaf-kasyaf mata kita. Kemudian kadang-kadang kita dengar dia duduk, dia jawab salam. Waalaikumsalam. Dia jawab. Kita kata, mak ni dah kenapa? Makanya sebenarnya kasyaf itu telah mula terbuka. Di mana dia telah mendapat satu pandangan yang Allah berikan keistimewaan kepada dia. Maka di situlah amalan-amalan yang perlu kita tambah nilaikan dalam kehidupan kita. Maka nak dikatakan bagaimanakah sakit sakaratul maut. Sebab itulah kadang-kadang para alim ulama dia menekankan kepada kita, dia suruh buat apa? Mengaji tentang sakaratul maut untuk kita buatkan persediaan. Apabila masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni selesai saja diorang ini kuliah setiap hari lepas isyak, diorang balik ini, khalifah-khalifah ini, para sahabat ni, alim-alim ulama, dia akan buka satu kitab. Kitab apa? Kitab kematian. Setiap malam mereka akan dimainkan di telinga mereka tentang kematian. Apabila dibacakan oleh mereka tentang sakaratul maut, mereka ini tidak henti melainkan menggigil dan menangis. Kesan daripada apa? Keimanan mereka di dalam hati mereka. Hatta para sahabat Nabi yang kita tahu, sebi tahu, iaitu Abbas, bukan Sa'ad. Sa'ad bin Mas'ud. Yang dia ini adalah orang yang sangat-sangat beriman kepada Allah, tetapi kena juga himpitan kubur. Rasulullah cakap, kalau andai kata orang yang boleh selamat daripada seringan-ringan azab kubur, iaitu himpitan kubur, sebelum kita masuk kat lahat tu, separuh daripada pinggang orang sambut kita tu, benda pertama adalah himpitan kubur. Himpitan kubur ni macam mana? Rusuk kiri dengan kanan ni bertantum, pang bunyi macam tu. Seringan-ringan azab. Hatta sahabat Nabi pun tak lepas, Nabi kata. Sebab apa? Sebab dia melakukan ada beberapa peristiwa. Yang pertama, ketika masa peperangan, pergi perang dah tak larat, bab kata kita dah long line. Akhirnya dia ni kencing sambil berdiri. Lalu kencingnya itu terpecik pada jubahnya. Dia tak sedar. Lalu dia melakukan solat. Maka itu je sebab kena himpitan kubur. Itu pun ringan. Kemudian itulah yang diwajibkan ke atas kita untuk kita cek jubah-jubah gitu. Kalau perempuan ni dia ada tata cara pakai jubah. Sebab ada seorang sahabat tanya saya,
Dia kata, Syah, pakai jubah ni kalau perempuan ni senting ke labuh? Kalau tanya saya, bila berdiri tu dia boleh tutup kaki kita. Tapi bila kita berjalan kat luar, nampak labuh, bolehlah pakai heel sikit supaya jangan kita sapu kan habis kat depan tu. Kan? Itu tak boleh lah. Tetapi jangan jadi seperti lelaki yang duduk jubahnya duduk separuh daripada betis. Itu bagi tuntutan lelaki. Maka kita kena faham sebab ini menyebabkan tentang ilmu. Sebab perempuan ni dia akan solat terus, dia solat kat belakang. So kita nak check balik semua benda tu. Maka kita tengok benda yang pertama bila turun saja jasad ini masuk ke dalam lahat. Dah bermulanya iaitu peristiwa alam lain. Sebab itu kita kata alam ini ada ulama mengatakan dalam dunia ada beratus alam. Kita ni kita paling alam dunia lah. Ada apa? Manusia, ada haiwan, ada jin. Alam kita ni. Tetapi ada alam lain. Ini kerana apa? Allah nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu alam tu yang diduduki oleh para burung ke? Ada satu alam ni yang kerja dia, kita pun tak tahu apa alam itu buat. Sebab itulah dekat dalam sifat 20 itu Allah menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang belum sempat belajar sifat 20 kena mengaji. Kena mengaji sifat 20 ini. Ada 20 sifat Allah. Tak banyak pun. Salah satunya apa dia? Wujud qidam baqa. Wahalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsi. Wahdaniyah. Qudrat iradat. Ilmun hayat. Sama' basar. Dah lah, habislah kita boleh tutup balik lah. Cuma dah pandai dah ni. Jam selesai. Ikut sifat 20 Allah ni, kalau kita belajar betul-betul, tak akan pernah habis. Sebab nak faham kidam Allah tu pun payah. Nak faham nak menunjukkan bahawa Allah itu bersifat baqa' pun payah. Sebab dia mengganggu kepada akal. Sebab itulah dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, bagi mereka golongan-golongan yang berfikir. Pertama nak jadi golongan berfikir kena banyak mengaji. Kena banyak menghafaz. Tu tajam ni. Kita senang je. Hadis ada berapa banyak? Banyak ustazah. Jangan ingat apa? Innama a'malul biniat. Tu jelas satu. Okey lah dia tak ada. Apa-apa pun kena dengan niat. Tetapi itulah tuntutan-tuntutan dekat dalam hidup kita ini untuk kita mengetahui akan apakah yang sebenar tujuan hidup kita. Bila tahu, selesai. Maka bila masuk je dekat dalam lahat tu, bila buka saja muka kita untuk diciumkan kepada tanah, maka tanah akan mula bercakap. Wahai si Fulan bin si Fulan, inilah tempat engkau yang sebenar-benar. Tanah ni nak bertemu dengan tanah. Sebab itu apabila umur kita dah meningkat 60, 70, 80, 90, makin lama makin bongkok. Kerana apa? Jasad dah tak sabar turun ke tanah. Yang tak nak turun ke tanah siapa? Nafsu. Nafsu ni rasa nak hebat Nafsu rasa nak kemah Dah bongkok 3 tak mengaku lagi, nak tegak lagi. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya alam ini hanya satu permainan. Sebab itu apabila kita punya roh ini telah berada di kerongkongan sini, masa itulah baru kita tahu, ya Allah, selama ini aku bermimpi Allah. Kita minta pada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia, ya Allah. Nak buat apa? Aku nak bersedekah, ya Allah. Hari ini banyak peluang sedekah kan? Kenapa tak buat? Aku nak solat, ya Allah. Hari ini banyak peluang solat. Kenapa tak buat? Tapi ketika itu malaikat kata apa? Inilah janji yang benar. Telah tertutup segala pintu taubatmu. Sebelum kita ni, kita punya roh ada dekat sini, dia bermula daripada peringkat yang pertama, hujung kaki tu. Hujung kaki dia tarik naik ke buku lali. Rentap ni, macam ni. Dia tarik bawa keluar. Apabila malaikat nak cabut nyawa kita, malaikat masuk ke dalam tubuh badan kita.
Perit dia wa na'udzubillah. Sampai Rasulullah pun tidak mampu nak cerita keadaan ini. Kita reverse balik. Macam mana keadaannya? Seperti tubuh badan kita ni dicampakkan ke mana? Pohon berduri. Ni tubuh campak dekat pohon berduri. Lepas campak kat pohon berduri tu buat apa? Daripada melekat tu tarik ke bawah. Tersiap ni semua. Habis. Lepas tu buat apa lagi? Ditarik sampai ke bawah, diletakkan tubuh badan kita yang luka-luka ni di atas satu kain yang basah. Apa rasa? Allah. Tak terkata azab sakaratul maut. Maka inilah yang kita akan alami. Kita cerita memang nak bagi takut. Sebab dengan ketakutan akan ada persediaan. Kalau cerita tak bagi takut, insya-Allah lah lepas ni pergi shopping lah kita semua. Depan ada pasar malam. Betul tak? Memang nak bagi takut. Sebab kita akan melalui fasa tersebut. Cuma, siapa yang tahu tarikh? Tak ada orang. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata beri pesanan, sekiranya engkau ingin mematikan nafsu duniamu, kau banyak ingatkan mati. Ni yang pesanan ni. Kita hari ni berlari-lari. Berlari untuk apa? Untuk mengejar saat kematian. Sebab itu Rasulullah pernah lukis satu garisan di sini. Ini dirimu, Rasulullah lukis. Kemudian Rasulullah lukis lagi garisan yang kedua di sini. Dekat sikit. Ini apa? Rasulullah tak bagi tahu. Satu lagi garisan Rasulullah lukis. Garisan yang ketiga. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lukis ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Ini adalah garis yang pertama, ini adalah dirimu. Garis yang kedua adalah kematian. Garis yang jauh yang ketiga ini adalah angan-angan. Nampak kita angan-angan ni sampai ke 60 tahun nanti nak buat apa? Dah pension nanti nak buat apa? Sedangkan kematian kita lebih dekat daripada kita. Maka apabila banyak angan-angan akan tertutupnya dunia kematian. Maka ada 3 kelompok. Apabila masuk dia pada malam yang pertama dia panggil apa? Malam sakaratul maut. Ataupun malam pertama dia alam barzah. Tak ramai orang cerita. Yang kita boleh cerita sikit-sikit. Masuk ni ada orang kata ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama apabila dia mati ni, dia jadi dalam keadaan apa? Dia menzalimi diri dia sendiri. Kita mintalah pada Allah agar kita ini bukanlah kelompok yang pertama. Macam mana keadaan yang pertama? Kelompok yang pertama ini yang dikatakan mati dalam keadaan dia merasakan dia ada bekalan tapi sebenarnya dia tak ada bekalan. Dia mati mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kelompok yang pertama. Tetapi dia mati dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Macam mana dalam keadaan zalim pada diri sendiri? Selalu kita rasa orang zalimi kita tak? Kita rasa orang akan khianat kita. Kita akan rasa orang sekeliling akan mengkhianati kita. Tetapi kita iaitu orang yang ketika dia berada di dunia, dia tidak melakukan dosa. Dia tak lakukan maksiat. Dia tidak melakukan zina. Dia tidak membuang masa. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak melakukan ibadah. Dia tak lakukan sedekah. Dia tak lakukan kebaikan. Dia tak buat jahat. Dia tak berzina. Tapi bila solat, dia tak pergi solat. Bila dengar azan Allahu Akbar, dia tak pergi solat. Inilah orang yang menzalimi dirinya. Buat tak baik pun dia tak buat, buat baik pun dia tak buat. Contohnya kadang-kadang kita tengok orang yang mati pada kelompok yang pertama ini, dia ada majlis ilmu. Tapi dia sengaja tak nak datang. Tak payahlah dia kata awak pergi. Jom lah. Tak apalah saya ada rumah. Ada majlis baca Yasin. Tak apalah kita baca sendiri-sendiri cukup lah.
Ada majlis maulid. Tak apalah dia kata. Saya selawat kat rumah beribu. Ada orang yang macam ni. Orang yang macam ni yang dikatakan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan akhirnya apabila Allah tanya, dia mati je, malaikat akan tanya, apa yang kau buat kat dunia? Kenapa kau mati dalam keadaan yang macam ni? Maka dia pun jawab apa? Sesungguhnya akulah orang yang paling sibuk dekat dunia. Lemahnya aku sehingga aku lupa akan bekalan akhirat. Malaikat akan tanya kepada dia, kau pandai tak mengaji Al-Quran? Dia jawab apa? Aku tidak pandai. Kenapa tak pandai? Sebab aku lemah mengejar dunia. Orang yang kejar dunia ni orang yang lemah, bukan orang kuat. Kejar dunia ni penat. Orang pukul 4 bangun pagi, dia pukul 4 belum tidur lagi. Tak kata balik namanya tu. Nah, himpun harta terlalu banyak. Menghimpun harta. Merambu-rambu harta. Tapi cukup tak bagi dia? Inilah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sampaikan nak cari akhirat tak ada masa. Sebab terlalu sibuk dengan dunia. Dia akan memberi alasan. Manusia ini sering memberi alasan. Allah akan tanya, kenapa kau tak sempat sedangkan peringatan demi peringatan aku berikan kepada kau. Apa tujuan kita hidup? Kehidupan kita tujuan adalah untuk mati. Tujuan kita hidup adalah untuk memperkenalkan Allah dalam hidup kita. Tak kira bidang mana kita pergi. Sebab Islam dia menguasai seluruh pentadbiran dunia. Tetapi hari ni kita boleh cari agama kat mana? Surau. Kat mana lagi cari agama? Masjid. Pendidikan ada? Tak ada. Susah kecuali Mahat Tahfiz. Dari segi kadang-kadang kita tengok sistem pendoktoran. Ada. Sedangkan Ibn Sina adalah yang banyak merawat segala jenis penyakit. Sedangkan dalam Al-Quran ada satu ayat bahawa Allah kata apa? Tidak ada penyakit yang tidak boleh diselesaikan dengan memakan habbatus sauda. Kita makan tak hari ni? Sebab apa? Tak yakin. Tu je jawapannya. Sebab kita tak yakin dengan ayatul Quran. Kita tak yakin dengan kalam yang kita baca. Bila masa kita akan sedar je. Dah mati yang dia sedar. Masa tu lah. Allah dah bagi segala solusi dalam kehidupan kita dalam Al-Quran. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin negara. Kita ikut tak cara pimpinan Rasulullah? Tak ikut. Dari segi pendidikan, Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang terpandai. Kita ikut tak cara dia? Tak ikut. Dari segi perniagaan, siapa yang paling kaya? Kalau yang kita nak tahu, Abdul Rahman bin Auf. Kita ikut tak cara dia? Tak ikut. Ini masalah dunia hari ini. Apabila ayatul Quran hanya sekadar dibaca tetapi tidak diiman. Kadang-kadang kita lah, muhasabah buat diri saya lah kadang-kadang. Terlepas pandang. Tak genggam sunnah, macam mana nak selamat. Ini golongan yang pertama. Allah tanya, sempat tak baca Quran? Tak sempat, sibuk sangat. WhatsApp sempat baca tak? Laju. Sedangkan Allah cakap dalam Al-Quran, baca Quran dengan tartilah. Perlahan-lahan. Bukan suruh laju. Ini tak macam maraton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bukan melaju, tak nak pergi mana tak tahu. Cuba kalau menyanyi. Nak ikut rhythm. Salah ni, key tak masuk ni. Awak tu cepat sangat. Key tak masuk. Allah bagi semudah-mudahnya. Maka Allah akan tanya, aku beri engkau umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tiba saat aku mengambil nyawa engkau. Apa bekalan engkau untuk aku? Sedangkan semua aku telah siapkan untuk engkau. Apa kita nak jawab je? Nak jawab apa dengan Allah? Cukup ke kita buat ni? Tanya diri. Kalau saya kata tak cukup lagi ya Allah.
Tak cukup lagi dengan segala rahmat yang Allah bagi pada kita. Tak cukup. Masih lagi tak sampai. Dan akhirnya kita tanyalah pada diri kita, adakah pangkat menyelamatkan kita di alam barzakh? Ini peringatanlah bagi mereka yang nak masuk mengundi. Mana tahu calon-calon YB depan saya kan. Undilah saya. Contoh kan. Undilah. Kenalah masuk. Sebab apa? Nak bawa kembali pada Islam. Hari ni Islam tengah naik ni je. Sebab apa? Macam mana cara dia naik? Banyak pembangunan. Mahat tahfiz sedang naik. Macam cendawan baru tumbuh lepas hujan. Ini tanda pembangunan Islam mula naik. Kita tengok ramai hari ni orang Islam dah mula cari makanan halalan thayyiban. Ramai dah orang ada kesedaran. Tu yang kita tahu. Minta-minta kita tergolong dalam golongan tersebut. Ini janji Allah. Bak kata alim ulama, setiap kali 100 tahun dalam Islam, tahun 2023, 100 tahun, akan ada satu rombakan perubahan. Kita minta kepada Allah, pilihan raya ni Allah bagi kita iaitu pemimpin yang benar di sisi Allah. Tu je kita minta. Yang kita boleh jadikan sumber rujuk. Maka kita tanya diri kita ni, duit yang kita ada ni merambu-rambu kat dalam bank ni kan, selamatkan kita dan kubur. Kita boleh tanya. Sebab tu kena sering bertanya. Ya Allah, tak ada. Ya, mendapat buku satu-satu. Kalau seorang amal ni tak tahulah pahala sama. Seorang ni amal ni. Kalau buku ni, dia buka, dia baca je sekali. Kan? Lepas tu dapat. Tak tahu pahala bersawanya. Yang nak terima tu yang kat dalam alam kubur. Ini yang kita akan tinggalkan. Katalah buku ni, kejap lagi balik simpan dalam lemari. Simpan ni. Sebab kita ni, saya cerita benda yang benar lah kan. Jangan haraplah buka. Kalau buka tu memang miracle lah. Cuba dia simpan. 3 tahun akan datang nak pindah. Cucu je buat keluar. Cek. Baru mula nak conteng. Sebab nak buat apa? Kapal terbang kan. Cuba dia nampak depan ni. Dia pun baca. Dapat tak amal? Dapat. Ini je yang kita perlu tinggalkan. Apa lagi nak tinggal? Tak ada apa. Apa lagi yang boleh kita selamatkan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Kecuali 3 Allah kata apa dia? Selepas mati kita tinggalkan. 3 je. Kalau dapat ni insyaAllah balik awal. Lambat kat jam kita balik hari ni. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu bagilah. Ayalah kedekut-kedekut Ini secret resepi saya keturunan 7 keturunan ni. Nak buat apa? Ini hanya nak buat pulut kuning ke. Kalau saya buat ni confirm sedap. Apa rahsianya? Tak bagi tahu. Ada ilmu bagi ya. Dia nak buat, tak nak buat sudah. Ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan dan digunakan sampai bila-bila itu selamat kita di alam kubur. Siapa yang ada ilmu kena sampaikan. Ustazah, saya tak pandai cakap. Tulis pandai? Tulis lah. Tulis pun tak pandai Ustazah. Mengeja pandai? Eja pun tak pandai. Kau tak pandai lagi melukis? Pandai tak? Banyak benda, takkan semua tak pandai. Kalau anak-anak muda ni, kalau tengok TikTok tu, buatlah TikTok. Kita nak serang media ni. Nak masuk balik. Mereka silap. Dia orang kata apa, orang-orang Yahudi ni, kita nak buat TikTok ni sebab apa? Biar budak-budak ni leka lalai. Sebab tu ramai penceramah masuk kat TikTok. Sebab banyak tangan habis masa dekat TikTok. So diorang ni invest duit masuk dekat dalam tu. Untuk kita lebih habis masa dengan ceramah. Dia potong pendek. Sebab masa kita sangat-sangat berharga. 3 minit dia bagi. 3 minit. Lebih 3 minit dah bosan. Masa sangat berharga. Dengar kuliah 3 minit. Gila ke apa? Macam mana nak masuk? No. Dah tak tulis. Lain lah Ustaz Azhar Idrus tu cakap 3 minit ni ambil pen jap tulis. Apakah hukum-hukum solat? Jap ambil pen. Tak ada je macam tu. Kan? Maka ini lah yang perlu kita buat. Diorang dah pening lah. Siapa yang pening? Kaum Yahudi. Lepas tu masuk satu benda dia buat apa? Dia pun delete lah. Macam-macam lah. Pelbagai. Hentaman kiri, kanan, depan, belakang diorang nak bagi. Tetapi Islam itu tetap akan bijaksana.
Dia tanya Allah, apa kita nak buat? Yang kedua, tinggalkan apa? Doa anak-anak yang soleh. Ajar anak. Harap anak kita ni anak soleh. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Masa kita hidup ni dah ajar. Kita doa saja kuat-kuat sikit. Biar dia dengar. Yang ketiga apa dia? Sedekah jariah. 3 je yang akan selamatkan kita di alam. Lain tak ada. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Mungkin hari ni Allah tak kabulkan. Mungkin waktu kita hidup Allah tak kabulkan. Tetapi Allah ini sifatnya Al-Samik yang maha mendengar. Al-Mujib maha mengabulkan. Allah kata apa? Kalau aku tak kabulkan di dunia, Allah kabulkan di mana je? Akhirat. Kita akan dibangkitkan. Kita kata, Ya Allah, banyaknya gunung-gunung tu, Ya Allah, apa benda tu? Banyaknya istana-istana tu, apa benda tu, Ya Allah? Itulah berbentuk pahala engkau. Allah cakap. Adakah semuanya itu untuk aku, Ya Allah? Ya. Masa bila aku dapat? Ketika engkau di dunia. Inilah hikmah engkau berdoa kepada aku akan kabulkan. Janji Allah bukan janji saya. Jangan pernah berdoa. Jangan pernah lelah. Waktu wukuf. Tahu wukuf di Arafah tu? Kan? Berapa lama? Semalaman tu. Semalaman wukuf di Arafah itu, siapa berdoa Allah kabulkan hajat. Sampai tidak ada ibadah lain dah dia orang akan buat. Waktu wukuf di Arafah, semua duduk doa minta kat Allah. Ceramah tak ada, sembahyang jemaah tak ada, semua sendiri-sendiri. Tapi ada tak orang duduk wukuf di Arafah tu, start waktu wukuf sampai esok pagi berdoa? Ada. Paling lama sejam setengah. Lepas tu hilang lah. Minum air lah. No. Jumpa kawan lah. Sebab tu Allah kata, rahmah aku melimpah ruah. Tetapi kedekutnya manusia untuk meminta. Jangan pernah henti meminta. Ini golongan yang pertama. Kelompok yang pertama. Yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang orang Islam. Kita orang Islam tak? Ya. Tetapi dia sangat berani. Berani macam mana? Dia sangat terang-terangan dalam menentang agama. Contohnya, bukanlah dia tentang agama, dia kata agama Islam, tak. Cara dia menentang, dia orang Islam tapi dengan selambanya dia minum arak. Tak ada rasa bersalah. Dia orang Islam tapi dengan selambanya dia masuk kedai spot toto beli nombor. Dia kata ni lah, kena nombor ni dapat nombor rezeki Allah, dia kata. Contoh, pernah dengar tak orang macam tu? Orang Islam tapi dia hebat melakukan penzinaan. Orang Islam tapi dia tinggal solat. Orang Islam tapi dia tidak menutup aurat. Malah dia berbangga-bangga. Tetapi akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan dia dalam maksiat. Ini kelompok yang kedua. Apabila dia tidak menutup aurat, dengan bangga dia menayang-nayangkan di hadapan orang, dia rasa bangga. Dia rasa dialah manusia yang paling cantik. Sedangkan aurat tidak ditutup. Hukum menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita hukumnya ada berapa? 5. Pertama, wajib, sunat, halal, haram, harus. Tapi bukanlah tutup aurat ni harus tidak. Nampak? Wajib tapi buat tak? Sampailah saat kematian dia mati dalam keadaan bermaksiat. Macam mana? Tak menutup aurat. Maka peringatan bagi kita yang dah ada ilmu ni, bila nanti tengok orang dah nazak, pastikan mereka itu menutup aurat dengan sempurna walaupun dia telah berumur. Boleh jadi nenek kita, boleh jadi mak mertua kita. Kita kata apa? Tak apalah, orang bukan nafsu tengok dia. Aurat tetap aurat. Sehingga pada akhir untuk dia dimandikan dan dikafankan, aurat perlu dijaga. Ini kita kena ambil cakna. Bagi mereka yang mengaji, dia tahu lah. Nanti kan kita tengok kan, oh tak apalah, tak apa, dah wan kau pun dah tua dah, oyang kau gigi pun tak ada, dia kata kan. Ambil gambar, oyang tak pakai tudung. Tak boleh. Walaupun dia berada di hospital. Ini kena jaga ni bagi mereka yang ada ilmu.
Sebab dia dah tak daya nak buat apa-apa. Aurat dia apa dia? Stok kaki dia pun kena tutup. Ini kena jaga. Jaga supaya dia tidak pergi dalam keadaan yang berdosa. Apabila kita jaga dia, insya-Allah Allah akan jaga. Kita buat baik ni kerana apa? Kerana Allah. Kita tinggalkan yang jahat pun kerana apa? Kerana Allah. Sebab tu buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Akak tu kata, ya Allah salah akak, dia balas baik. Makna balas baik. Walaupun nak balas baik tu macam nak telan biji durian, bukan biji dalam tu yang ada duri you nak telan tu. Perit kan? Perit. Tapi itulah kehidupan. Macam mana Rasulullah ajar pada kita? Semua itu adalah suri tauladan pada zaman Rasulullah. Rasulullah keluar pergi Bukit Taif. Pergi di Taif untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah Islam. Risalah kebenaran. Keluarnya Rasulullah dalam keadaan macam mana? Jubahnya putih. Serbannya putih. Pakai capal Rasulullah. Keluar pergi di Taif untuk menyebarkan kebenaran. Maka Rasulullah disambut oleh apa? Kalau saya tadi Kak Maswa sambutlah kat depan tu dengan kata-kata yang manis, masuk. Disambut dengan senyuman. Saya Rasulullah disambut dengan cacian, makian, balingan batu. Batu-batu tu dia ambil satu persatu dibaling pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi ketika itu duduk di depan Nabi, duduk di belakang Nabi untuk selamatkan Nabi. Tak boleh. Perginya Nabi, pada itu keluarnya jubah putih, baliknya jubahnya jadi colour apa? Merah. Bukan kena siram dengan air sirap, bukan. Tetapi darah baginda Nabi habis satu jubah. Sampaikan kasut Nabi tu, capal dia tu tampung darah Nabi. Kerana apa? Darah Nabi jangan kena tertitis di atas muka bumi. Tertitisnya darah Rasulullah pada atas bumi, maka tempat itu akan Allah laknat. Punya Nabi kita jaga. Sampaikan dia berjalan-jalan, Jibril jumpa dengan dia. Malaikat penjaga gunung jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku tak sanggup tengok kau ya Rasulullah macam ni. Boleh tak aku bagi tahu kepada seluruh gunung-gunung ni agar dia merebahkan dirinya kepada seluruh bumi Taif. Sampai macam tu Rasulullah cakap. Malaikat cakap kepada Rasulullah. Malaikat pun tak sanggup tengok. Nabi jawab apa? Kalau kita padan muka-mu memang patutlah. Balas buat jahat, balas jahat. Kalau kita punya pepatah gitu. Nabi angkat tangan Nabi. Jangan kau buat macam tu. Kerana aku rasa dan juga aku tahu daripada tulang-tulang sulbi mereka itu akan ada yang beriman kepada Allah dan Rasul. Sampai macam tu. Nabi balik dalam keadaan yang berdarah-darah. Sehingga Nabi berhenti di satu ladang ni. Dia nak minum susu. Orang tu bagi. Orang tu tak bagi. Baliklah Nabi sampai dekat rumah. Bertemulah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu perjuangan Nabi. Tapi inilah perjuangan kita akhir zaman. Maka kita minta pada Allah jangan bagi kita golongan nombor 2 juga. Cari ilmu. Ngaji pelan-pelan. Bila kadang-kadang orang-orang macam ni kita nasihat, dia pula nasihat ke kita. Kubur masing-masing. Kadang-kadang dia boleh buat lawak. Dia kata kan. Kalau aku jerit dalam kubur, rasa kau dengar. Macam tu. Dijadikan satu senda gurau di dalam kehidupan tentang agama. Orang-orang macam ni yang Allah tidak sabar untuk laknat. Mereka lupa akan peringatan Allah. Lalu kan apa Allah buat pada mereka ini?
Kita kadang-kadang minta pada Allah jaga lisan kita. Apabila golongan ini telah melafazkan perkataan seperti itu, lalu Allah akan buka seluas-luas pintu maksiat untuk dirinya dan dia akan masuk lalu berseronok dengan maksiat tersebut. Sehinggalah keseronokan dia itu dirasai dan akhirnya nyawanya Allah rentak. Wa na'udzubillah min zalik. Maksudnya kalau kita ni tak buatlah satu benda, contohnya lah katakanlah sukalah sangat pergi berpoya-poya kan, Allah akan buka luas tu, seluas-luasnya. Kalau kita hari ni kita kata apa? Ini istidraj, lebih pada istidraj. Sebab tu kadang-kadang kita duk tengok orang tu tak solat tapi rezeki melimpah ruah dak. Orang tu tak solat tapi sihat tu berbadan. Aku ni yang solat berzikir lagi lemah. Kadang-kadang kita tertanya, betul tak? Ini Allah kata dalam Al-Quran. Lebih daripada istidraj. Buka seluas-luasnya. Masuk. Kita akan masuk. Lepas masuk jadi apa? Kita akan seronok dengan kehidupan tersebut. Masa tu, peringatan demi peringatan dah tak jalan dekat telinga. Kita dah tak hiar. Maksiat penuh dengan kemaksiatan. Kejahatan terus dengan kejahatan. Ini kelompok yang kedua. Akhirnya Allah kata, aku rentak nyawa mereka. Bawa kereta aksiden, meninggal terus tanpa pakai tudung. Wa na'udzubillah min zalik. Tengah joget-joget kat pusat dandut, bam-bam mati terus. Tercekik apa? Gula hack contoh. Macam tu Allah tarik. Tak sempat apa. Itu janji Allah kepada mereka. Dan akhirnya mereka akan dihadapkan di hadapan Allah on the spot. Lalu mereka tercengang nak cakap apa depan Allah. Masa tu dah terlambat je. Dah terlambat, tak boleh buat apa. Jangan-jangan kita ni, kita risau. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, jangan bolak balik hati kami, ya Allah. Tolong Allah. Kita ni kemuncak mati ni. Hari ni mungkin boleh pegang tasbih, kita tak tahu saat kematian. Dan yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam kehidupannya, dia suka sangat cerita pasal Allah. Dia suka sangat bercerita tentang agama. Dia suka sangat buat kebaikan. Ini dalam kehidupan dia. Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan ini. Jadi mana lafaz mereka? Raditu billahi rabba. Lagi? Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Cukuplah agama Islam tu agamaku, aku redha ya. Lafaz ni bagi mereka yang ada amalan kulasah pagi petang dia duk sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kan? Ada yang amal widul latif, ada yang amal al-maksurat, ada yang amal wirid pagi petang, ada punya. Ya Allah, aku redha atas agama Islam, ya Allah. Aku redha Engkau Tuhan kami, ya Allah. Aku redha Nabi itu pesuruh kami, ya Allah. Ini lafaz. Dia tidak akan berganjak dengan Islam walau apa bidang yang dia cebur. Contoh, saya ni jadi contoh jadi pendakwah. Naik jadi PRU jadi Perdana Menteri, contohlah. Dalam mimpi. Jangan tak datang saya suka. Nanti Kak Maswa buat promotion kan? Lepas tu apa jadi? Kita rasa macam bagus jadi Perdana Menteri Takut-takut dengan nikmat Perdana Menteri itu kurangnya kedekatan kita pada Allah. Tu yang kita risau. Betul tak? Sebab itu orang-orang ahli sufi, mereka takut dengan nikmat. Sangat-sangat takut. Kita seronok dapat nikmat Tak sihat 3 tahun tak sihat cik, sakit lutut. Kerja je astagfirullahalazim, pegang lutut. Tiba dapat satu produk. Cik makanlah ubat ni. Hari ni makan, semalam sihat. Kan? Makan-makan sihat, laju. Telefon cik kat mana ni? Ada kuliah ni kat rumah Mara ni, datanglah. Tak ada dah cik dah. Cik ni anak buat jalan pergi mana? Australia. Nampak? Masa kita sakit di mana? Astagfirullahalazim. Astagfirullah.
Mereka ini sangat takut dengan nikmat. Sebab Allah akan uji kita dengan nikmat. Ni sebab apa duduk ni? Tak ada apa Ustazah nak buat. Cuba dapat seorang sejuta. Ni sejuta, ni sejuta, ni sejuta ni kan. Amin makcik. Ada kat surau ni. Takut-takut tak ada. Itu. Ni nak proses-proses nak mengundi ni. Macam-macam lah. Promotion demi promotion yang akan datang ni. Undilah Aisyah. InsyaAllah kuliah setiap hari. Contoh. Undilah sekian. Kak Maswa insyaAllah masuk mingguan wanita setiap hari. Amin. Ya, maksudnya kita macam tu. Kita tengok diri kita di mana. Ada mereka yang tidak tertarik langsung dengan pangkat, darjat. Maka banyakkan istikharah. Banyakkan solat hajat. Sebab kita tak nak kita buat keputusan atas keputusan kita sendiri. Ni nak jadi Perdana Menteri ni, dapat offer ni. Macam mana Ustazah? Tanya pula saya, dia solat hajat. Minta dengan Allah. Kalau Allah mudahkan, jadi ya. Kalau Allah tak mudahkan, macam-macam. Hidup kita ni jangan kita buat persiapan atau keputusan atas diri kita sendiri. Jangan satu kali pun. Dapat jemputan kahwin, ya Allah nak pergi redok kan. Tengok-tengok. Serah pada Allah. Sebab tu jawapannya insya-Allah. Kadang-kadang niat nak pergi tapi tak sampai. Maka orang ini yang dia bertahan dengan Islam. Maka malaikat akan berkata kepadanya, saat nanti dia nak mati, malaikat cakap. Malaikat duduk dalam tubuh badannya. Wahai si Fulan bin si Fulan. Aku datang ni untuk menarik nyawa. Wahai roh, akan dibawa keluar. Maka kau jangan berduka cita, kau jangan bersedih hati. Aku datang membawa kabar gembira untuk kau. Cuba kalau kita dapat macam Durjana. Itu yang tersenyum waktu nak mati tu. Itu yang menitik air mata tu. Sebab dia dah berada alam lain. Bukan kita kata kau tengok abang kau. Masa last kali dia menangis sebab sedih nak tinggalkan mak, silap. Dia dah dengar berita gembira ini. Ini dia. Orang yang cinta kepada Allah. Yang masa itu di depannya dia dah nampak iaitu belum masuk lagi dalam syurga tapi dah nampak syurga. Itu yang basah dahinya. Bukan kita kata abah engkau tu sampai basah dahi dia sebab apa masa berat besar dan kau bertukang nak kerja. Tak. Itu kesan dia. Maka kata ulama antara tanda-tanda besar hijab mata akan dibuka. Hati-hati lah siapa hijab mata tu buka kan. Tiba-tiba nampak kelibat. Tanya Allah, berapa hari lagi aku nak hidup ni? Ini tak, pantang nampak kelibat mula cari. Abang tahu tak rasa rumah kita ni ada benda. Memanglah ada benda, peti ais, mesin basuh semua ada kan. Nak benda apa lagi? Kita kan selalu. Maka pandangan yang terhijab ni, yang dibuka hijab ni ada 3 je. Yang pertama adalah bayi. Bayi dia boleh nampak hijapan. Dia boleh nampak malaikat. Dia boleh nampak benda-benda halus. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang terlalu dalam keadaan sakit. Dia sakit yang teramat sangat. Contoh macam kadang-kadang kita demam panas kan. Kita kata, bang apa hal pula bang? Kerengga tu lebih besar pada badan saya. Itu dalam keadaan yang terlalu sakit. Dia nampak semut dekat dinding ni lebih besar pada badan dia. Itu adalah orang ni lah. Yang terbuka. Allah buka kasyaf dia. Dan yang ketiga adalah orang yang hampir nak mati. Moga-moga kita ni dapatlah percikan sikit pun jadilah. Siapa yang nampak-nampak kelibat tu tanya Allah berapa kali dia lagi. Elak-elak lah nampak. Kalau nampak pun senyap je lah. Tak bercakap. Tutup mulut. Maka orang mukmin dan orang-orang ini bila dia sampai dia ajalnya, malaikat akan mula bagi salam. Assalamualaikum si Fulan bin si Fulan. Hari ni aku datang dekat engkau. Wahai si Fulan bin si Fulan, aku cari seluruh dunia, cari setitik air untuk engkau. Tetapi satu pun tak ada untuk kau. Walaupun air tu ada depan muka kita. Boleh jadi air ni bukan untuk saya. Sebab itu petua orang dulu-dulu kan,
Yang dia amalkan kepada adab-adab ni. Contohnya kalau dah ada hidang, dia kata apa? Jamah dulu. Sebab takut kita tak jamah makanan itu meninggal. Tu dia. Dia nak ambil petua tu lah. Jamah dulu. Orang cakap. Lambat macam mana pun jamah lah sikit. Kemudian yang dia kata, aku telah pergi ke seluruh dunia cari ruang untuk engkau. Tapi tak ada. Walaupun sini ada ruang yang banyak, tapi dah tak ada dah untuk engkau. Aku cari ke seluruh dunia, wahai si bulan bin sebulan, untuk cari satu patah perkataan keluar daripada mulut kau. Satu pun dah tak ada. Sebab tu orang nazak macam ni, boleh bercakap. Kita je lah yang selak sebelah dia. Ni mah bang, sebut mah. Orang tu dah tak sepatah pun. Sebab lidahnya dah tertarik ke dalam. Sampai macam tu. Maknanya nak cakap apa? Kau memang dah tak diperlukan atas dunia. Maka malaikat dengan lembutnya masuk, lalu dia tarik roh kita ni bawa keluar ikut sini. Ini dipanggil Ruhul Qudus. Ini wallahu alam. Ada separuh ulama kata. Ada ulama kata roh kita akan keluar ikut mata. Maka kita akan disambut oleh, kalau roh kita baik, amal kita baik, yang pertama disambut oleh, kalau kita nampak malaikat itu berjubah putih, selamat. Dia akan ambil roh kita bawa keluar. Kan masa tu kan doktor akan bagi tahu, kalau ada doktor lah. Kalau kat kampung ni saya tahulah ada doktor juga bidan kat belakang kan. Dia akan check. Oh ni dah meninggal lah, pukul apa. Kan. Masa tu tak payahlah buat apa-apa. Jenazah tadi, dia dah pergi alam lain. Sekejap. Kalau disambut oleh malaikat yang berjubah putih, dia akan dimasukkan roh kita ni disambut. Masuk ke dalam tong yang berwarna putih. Tong tu wangi yang teramat. Tong tu bercahaya yang teramat sangat. Akan diletakkan dalam bekas tersebut. Lalu roh kita dibawa ke mana? Dibawa oleh para malaikat naik langit yang pertama. Ini berlaku sekejap je. Maka langit pertama tu dia buat apa? Malaikat pun akan cakap. Ataupun penjaga langit pertama akan cakap. Wahai malaikat, siapa yang kau bawa tu? Wangi teramat sangat. Malaikat bakal jawab, inilah si Fulan bin si Fulan. Pergi langit pertama, penduduk langit kedua dah tak sabar tunggu kita ni. Punya dia dah bau. Naiklah nak ketemu siapakah si Fulan ini. Tetapi Allah buat apa? Akan ada satu kedengaran suara daripada atas. Dia cakap, wahai malaikat, kau sempurnakanlah si Fulan bin si Fulan tersebut. Lalu roh kita akan terus dibawa ke dunia. Bukan masuk dalam jasad. Masuk dalam jasad hidup balik. Tetapi dia akan duduk di atas jasad. Ada ulama kata dia akan duduk di atas dada. Itu siapa? Roh. Ini selalunya proses masa dah nak mandikan jenazah, masa dah nak kapankan jenazah, masa nak solatkan jenazah. Roh kita akan ada setentang dengan kita. Lepas ni kalau orang meninggal jangan pandang atas, pandanglah bawah. Sebab Ustazah kata roh ada kat atas pun. Tak payahlah kan. Maksudnya macam tu. Ketika itu berbicaralah roh tersebut dengan orang sekeliling. Siapa orang sekeliling? Orang yang nak uruskan jenazah dia, orang yang nak mandikan dia, orang yang nak kapankan dia, orang yang nak sempurnakan jasad dia. Dia sedang berbicara. Dan roh kita akan nampak segenap inci dekat rumah dan juga sekeliling ini siapa yang hadir ziarah dia. Ini sampai tahap macam dia tengok, maka dia cakap, janganlah engkau kasar tubuh badan aku sebab perit dia tak terganti. Berbicaralah dia antara roh dengan kita. Tapi nanti kalau macam dah belajar ni, contoh kan kat sini ada kariah yang uruskan jenazah, janganlah macam jenis lebih pandai pula. Maksudnya dia cakap apa? Nak uruskan jenazah, dia pun cakap, ya saya faham. Ustazah dah cakap dah tadi. Contoh kan. Dah lah bercakap pula dengan roh.
Ya, awak panas ya, saya buat perlahan-lahan. Ustazah pesan dah tadi. Tak payahlah gitu. Maksudnya kita tahu sekadar diri kita. Maka sempurnalah jenazah kita sampailah dibawa ke alam kubur. Alam kubur nanti, golongan yang ketiga inilah yang kita tak sabar-sabar. Maka ulama kata nak selamat daripada gangguan kematian kita ni kena tengok apa? Yang pertama. Ini kita amallah sama-sama insya-Allah. Pertama, banyakkan solat jemaah. Perbanyakkan solat jemaah. Sebab solat jemaah ni dia punya point dia lebih sikit. Orang dapat 1, dia dapat 27. Perbanyak ni. Sebab tu orang tua-tua dia suka solat jemaah. Itu tanda-tanda lah. Tanda-tanda nak pergi alam barzakh tu. Dulu saya ingat lagi guru saya kata, kita cek diri kita. Ada 3 tanda dalam diri kita, tanda nak mati. Yang pertama, mata semakin rabun. Siapakah dia? Siapa sini mata makin rabun? Semua tak ngaku. Terang Ustazah, terang. Makin rabun. Itu tanda-tanda nak dekat tu. Okay. Yang kedua, lutut makin sakit. Siapa dia? Kita. Kan? Itu hati-hati tu. Mungkin 2-3 hari lagi kot. Cepat akak tu. 2 tanda lah. Pertama, mata makin rabun, makin tak nampak. Tak payahlah duk pakai macam-macam. Tak payahlah. Lutut makin sakit. Tak payah lagi cucuk-cucuk gel lagi tu. Dah tanda dah. Yang ketiga, badan semakin bongkok. Dia dah kata guru saya dulu. So kita orang ni kalau sakit lutut tu rasa macam dah tanda dah ni. Antara 3 tanda. Banyakkan solat jemaah, kemudian banyakkan berinfak. Infak ni memang wonderful orang cakap. Banyakkan infak. Banyakkan bersedekah. Banyakkan. Harta-harta yang bertimbun-timbun bawah bantal tu bawa keluar lah. Tak ada apa lah. Barang-barang kemas tu dah cukup-cukup lah tu. Tangannya ada 2, tak payah barang kemas sampai ke situ. Kalau tak ada macam nak bagi saya pun saya terima juga insya-Allah. Sebab sayang kena bagi. Dia sayang. Sayang mahal juga tu kan. Sebab benda yang sayang kita perlu lepaskan. Selagi sayang kita tak lepas, dia lekat kat sini. Bila dia lekat kat sini, habis lah. Contoh, sayang mah kan tiba-tiba hilang. Apa jadi? Kalau ada duit, beli lain. Dia punya cerita update status ni tak sudah. Nampak? Itu tandanya apa? Dia dah masuk dalam hati. Bahaya ni. Sebab apa? Hati ni adalah tempat untuk Allah dan Rasul. 2 je. Ada benda lain, 2 dia takkan duduk. Sebab sifat Allah maha cemburu. Maka barang kemah tadi, harta, pangkat, darjat duduk mana? Tangan. Bila di tangan, bila-bila dia boleh lepas. Sebab itu kita panggil mujahadah nafsu. Mula-mula nak berhijrah, benda yang pertama, kita tengok kat rumah kita tu, cek dulu. Apa benda nak bawa keluar. Kepalanya ada berapa? Kepala masing-masing yang kira kepala orang. Dia pun kira 1, 2. Berapa kepala kita? Kalau jawab tepat, kita balik awal kau. Tak lama lagi. 1 tu tak? Tudung berapa almari? Tak muat almari. Nampak? Tu semua kita akan tinggal kan? Semua akan dihisap. Sonok. Memang sonok. Sebab apa Ustazah? Sayang. Sayang lah. Sayang simpan lah. Boleh jadi bila kita keluarkan yang pertama, space makin kurang kat rumah. Tak payah nak tambah-tambah rumah belakang. Itu 1. Yang kedua, bila kita keluarkan, mungkin kita dah tak pakai. Orang lain pakai, dia rasa gembira. Dapat pahala tak? Yang kita duk simpan dekat dalam almari, yang almari pun tak gembira tau. Macam mana tanda almari tak gembira? Kalau gantung sampai kebek.
Kalau lipat sampai roboh, itu tanda almari pun tak gembira sebenarnya. Yang gembira kita sayang. Luarkan. Ini peringatan. Kalau saya tak bagi tahu, nanti saya juga akan ditanyai. Biarlah duk pakai yang sama je. Boleh je kalau nak. Berapa lemari? Ada 60 almari. Ustazah kira berapa? Ada lebih kurang 200 helai. Boleh. Syaratnya, dalam 200 helai tu dalam masa 40 hari wajib pakai. Jam 5 petang color pink, jam 6 petang color putih, jam 7 color hitam. Tak apa, Allah tak marah sebab tak membazir. Boleh buat, kita yang tak boleh buat. So, pilihan di tangan anda. Selamat mengundi. Itu benda yang pertama. Yang kedua, siapa peminat Tupperware? Bukan tipuware, Tupperware. Gelak kuat tu ya lah. Sebab apa? Almarinya besar, Tupperware-nya simpan. Tiba nak buat bekalan, dia pakai yang mana? Tipuware punya. Habis yang duduk dalam almari tu nak buat apa? Allah akan tanya. Keluar. Saya jemaah saya pernah seorang. Seorang dating. Satu bilik tau, Tupperware. Satu bilik. Tiba saya cerita, dia bawa keluar Tupperware. Lepas tu saya tanya, Ting, pasal apa? Lega tak amat. Sebab cinta masuk. Ini yang bahaya. Yang ketiga, dia katakan akhlak yang baik. Maka kita ni dah semakin muda, makin lama kita makin muda, kan? Banyakkanlah tutup mulut. Banyakkan berbicara yang baik, sebut yang baik. Bukan sebab umur kita makin muda ni menjadikan lesen kita lesen P++ untuk cakap lepas. Nak buat macam mana? Ni kan mak. Mak lesen P++ boleh cakap lepas. Bang. Dia kalau tibai kita apa? Kalau dia apa? Hentam kita gegar ni. Bukan kata hati je remuk. Ini pun boleh scratch. Sebab apa? Mak kau kalau bercakap apa? Sini menantu takut dengan mak mertua. Mak mertua pula kan dia jadi macam tu. Maka banyak cakap yang baik. Ini tiga. Yang ketiga, sebab kita risau dengan kata-kata kita. Banyaklah kita ini jangan kasar bahasa. Khususnya dengan pasangan kita. Contoh dengan suami kita kan. Yang nak air. Tak ada kojol air kan kuncing. Kita pun mahu. Tak boleh. Kasar. Dan yang ketiga, banyak jaga mak ayah. Siapa yang ada mak dengan ayah. Kalau tak ada, jaga mak ayah mertua. Tak ada juga ustazah mak ayah mertua. Jangan jaga mak ayah laki orang. Tu tak boleh. Ni kenapa saya jaga mak ayah laki orang sebelah? Tak boleh lah. Maknanya tahu batas mak ayah kita. Jaga. Sebab mak ayah kita merupakan ujian buat kita. Kadang-kadang kata-kata mak ayah ni, tak mampu bawa ni untuk apa? Untuk protect. Kita kena jaga dia. Lagi berusia, ada nasar. Lagi berusia, banyakkan cakap tentang akhirat. Ataupun banyakkan diam. Itu antara amalan-amalan untuk kita selamat di hari akhirat. Maka moga-moga kita ini selamat daripada apa yang Allah berikan kefahaman kepada kita. Lepas ni tak payah banyak cakap lah, diam. Diam ni maksudnya banyakkan berzikir. Ni dia dah buku zikir ni kan. Bertepatan cik bagi biar semua berzikir. Bermaksud mulut berdiam, tangan juga diam. Ini tak, mulut diam, tangan. Hari ni tangan kadang-kadang. Maka insyaAllah moga-moga memberi manfaat buat kita semua. Moga-moga pertemuan kita ini jodohnya berpanjangan sehingga di syurga insyaAllah. Janganlah kita di pertengahan ini sahaja. Dan moga-moga mengalir barakah buat kita semua. Bagi mereka yang berhajat, moga-moga Allah